Disebutkan juga tadi, perlu tak saya minta maaf kalau saya salah sebut. Saya rasa isu yang lebih penting di sini, kalau dengar ucapan saya yang saya sebut, implikasi Asy'ariyah jelas begitu. Saya sebut berkali-kali dalam banyak kuliah saya. Mengikut kefahaman Asy'ariyah, dengar itu, sifat dengar itu adalah azaliyah qadimah. Yang tak berubah itu hanya pada Asy'ariyah, yang itu tetap saja hanyalah saluhi qadim. Potensi untuk mendengar yang telah ada pada sedia kala. Dan juga Allah mendengar zatnya dan sifatnya yang sudah sedia kala. Itu nafsi, wujudi. Tetapi perkara-perkara yang baharu berlaku, mengikut mana-mana mazhab Asy'ariyah sekalipun, ikut Ibnu Arafah pun sama, ikut Ar-Razi pun sama, ikut Al-Amidi dan juga Al-Ghazali pun sama, ikut pandangan kedua Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan dia adalah ilmu pun sama, kesemuanya sama. Ketika itu Allah tak mendengar. Ketika itu tidak. Ini implikasi, bukan saya faham, itu yang disebut di dalam buku-buku Asy'ariyah, kesemua mazhab. Sampai percubaan terakhir Ar-Razi pun terpaksa memberi jalan keluar dengan menyebutkan dia adalah ghair mawjuda fil a'yan. Tidak berlaku pada alam realiti. Jadi ini, saya pun tak tahu kenapa saya nak minta maaf, sebab saya tak boleh nak minta maaf di atas kesalahan pengikut mazhab yang tak faham mazhab sendiri. Kalau mereka tidak didedahkan dengan mazhab sendiri, dengan implikasi mazhab sendiri, saya pula nak kena minta maaf sebab saya mendedahkan mereka dengan implikasi mazhab sendiri. Itu tidak adil. Jadi yang lebih adil adalah untuk memperkenalkan mereka dengan apa yang difahami oleh para salaf. Itulah yang lebih tepat, dan Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat dengan sifat mendengar, melihat, azaliyah, qadimah. Kalau nak namakan itu sebagai ta'alluq saluhi, boleh namakan. Tapi apa bezanya? Para a'immatus salaf, mereka tidak menafikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dan melihat setiap satu yang berlaku daripada kita. Ada dua dataran. Satu dataran khusyuk, satu dataran realiti. Salaf menggambarkan perkara yang sama berlaku kedua-duanya. Apabila kita khusyuk, kita membaca setiap patah perkataan kita. Kita baca doa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada dataran khusyuk, kita menganggap bahawa Allah betul-betul mendengar setiap patah perkataan yang kita sebut. Setiap yang kita buat dan setiap gerakan kita, itu pada dataran khusyuk. Pada dataran realiti, salaf menganggap perkara yang sama juga. Sama, tak ada beza. Tapi pada pendirian A'immatul Asy'ariyah, pada dataran khusyuk, itu kefahamannya. Kita sedang menghadap Allah ketika berdoa. Kita sedang, Allah melihat apa yang kita lakukan. Tapi pada dataran realiti, Asy'ariyah ada berbeza pandangan dengan pandangan yang besar. Ada di kalangan mereka yang mengatakan, itu ta'alluqnya adalah ta'alluq ilmu. Yang Allah telah pun ketahui sejak sedia kala, kamu baru buat sekarang. Ada yang mengatakan dia memanglah bukan ta'alluq ilmu, tapi pengetahuan Allah bukanlah bersifat interaksi langsung antara kamu dengan Allah. Allah telah pun ketahui ia sebelum kamu buat, ketika kamu buat, dan akan kamu buat. Tak sama dengan apa yang kita rasa ketika khusyuk. Ataupun kalau mengikut apa yang disebutkan oleh Ibnu Arafah, Allah telah pun mendengar atas konsep yang sebagaimana ia wujud, meskipun dia tak wujud di masa dahulu, tapi kita menerima Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mendengar dan melihat sebagaimana dia wujud. Orang kita ketika khusyuk kita tak faham begitu. Ataupun sebagaimana yang disebutkan oleh Ar-Razi dan kebanyakan mutaakhirin Asy'ariyah yang datang selepas daripada Ar-Razi, ya Allah dengar, ya Allah lihat, tapi dengar dan lihat itu tidak berlaku di alam nyata, bukan di alam nyata, sekadar disandarkan perbuatan kamu itu kepada pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Subuti, tapi bukan di alam nyata. Kenapa tidak dijadikan khusyuk orang awam itulah hakikat sebenar? Kita cakap, kita melakukan tindakan, Allah Subhanahu Wa Taala mendengar apa yang kita lakukan. Jadi itu isu seterusnya.